Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincang tentang satu tajuk dalam bab 2 elektrik, iaitu 2.4 daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Saya rasa semua orang biasa melihat bateri, sama ada di makmal fizik atau di rumah kita ada penggunaan bateri. Contohnya, sekiranya kita ingin membeli bateri, biasanya kita akan lihat kepada label pada bateri tersebut, sama ada 1.5 volt, 3 volt, 4.5 volt ataupun 9 volt. Apakah yang dimaksudkan dengan label tersebut? Biasanya kita akan katakan bahawa itulah jumlah maksimum voltan yang boleh dibekalkan oleh bateri tersebut. Semakin besar label, semakin banyak ataupun semakin besar jumlah voltan atau tenaga elektrik yang boleh dibekalkan oleh bateri tersebut. Jadi ini adalah berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu berkaitan dengan tajuk daya gerak elektrik DGE dan rintangan dalam. Sebelum itu kita akan lihat definisi untuk daya gerak elektrik atau DGE. Daya gerak elektrik kita gunakan simbol E besar, ialah jumlah kerja yang dilakukan oleh satu sumber untuk menggerakkan 1 kulum cas dalam liter yang lengkap, iaitu merujuk kepada jumlah voltan yang dibekalkan untuk menggerakkan cas dalam liter yang lengkap. Okay, simbol yang kita gunakan ialah E dan unitnya ialah volt. Saya harap kamu masih ingat lagi, dalam tajuk 2.2 kita ada membincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan voltan atau beza keupayaan. V iaitu bersamaan jumlah kerja dilakukan ataupun jumlah tenaga elektrik yang diperlukan per unit cas elektrik. Jadi daripada formula yang sama, volt adalah bersamaan dengan unit joule per coulomb ataupun joule coulomb negatif 1. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan sumber DGE? Sumber DGE ialah bateri ataupun sel kering ataupun sumber tenaga elektrik yang lain. Okay, jadi kalau kita ingat balik tadi, merujuk kepada label pada bateri, dia merujuk kepada DGE atau daya gerak elektrik bateri tersebut. Okey, seterusnya apakah yang dimaksudkan dengan rintangan dalam? R kecil. Di dalam sebuah bateri biasanya terdapat elektrod atau elektrolit. Elektrod atau elektrolit akan memberikan kesan rintangan terhadap arus yang mengalir. Oleh itu, kerja perlu dilakukan untuk mengatasi rintangan bateri. Rintangan disebabkan oleh elektrod dan elektrolit ini kita namakan sebagai rintangan dalam bateri tersebut. Okey, seterusnya kita ingin melihat perbezaan di antara daya gerak elektrik E dan voltan V. Kalau diperhatikan, unitnya sama. Unit untuk daya gerak elektrik ialah volt, unit untuk voltan juga ialah volt. Jadi, apakah perbezaan? Cuba lihat liter di sini. Kita ada liter yang terdiri daripada sumber tenaga elektrik digunakan ialah satu bateri atau sel kering. Kita ada satu perintang luar berlabel R. Kita ada suis dan juga voltmeter yang disambungkan merentasi bateri tersebut. Okay, keadaan awal jika suis dibuka, seperti ini suis dibuka, ataupun kita namakan sebagai liter terbuka. Untuk liter terbuka, liter tersebut sebenarnya sudah terputus, ataupun kamu boleh nampak di sini liter telah terputus di sini Jadi arus tidak akan mengalir atau arus bersamaan dengan 0 ampere. Apabila tiada arus mengalir, adakah voltmeter ini dapat memberikan bacaan? Apakah fungsi voltmeter? Voltmeter digunakan untuk mengukur beza keupayaan di antara dua titik dalam sebuah liter. Di sini voltmeter disambungkan merentasi terminal positif dan negatif sebuah bateri. Liter luar sudah terputus, tiada arus mengalir. Tetapi voltmeter di sini dapat mengukur beza keupayaan merentasi bateri tersebut. Jadi beza keupayaan merentasi bateri tersebut adalah juga disebutkan sebagai daya gerak elektrik bateri tersebut.
Jadi untuk kes di mana suis terbuka, tiada arus mengalir, maka bacaan voltmeter adalah jumlah voltan maksimum yang dibekalkan oleh bateri. Ataupun kita boleh tuliskan V bersamaan dengan DGE E. Okey, seterusnya sekiranya suis ini ditutup, apakah yang berlaku? Sekarang suis ditutup, litar telah lengkap. Apabila litar lengkap, arus akan mengalir dari positif ke negatif. Kita labelkan arus sebagai I. Okey. Jika suis ditutup, litar lengkap, arus mengalir. Sebelum ini kita dah bincangkan bahawa DGE E ialah jumlah voltan maksimum yang boleh dibekalkan oleh sel kering tersebut. Jumlah voltan yang dibekalkan oleh sel kering tersebut akan disumbangkan untuk mengatasi rintangan perintang luar R besar dan juga untuk mengatasi rintangan dalam bateri. Ataupun kita boleh tuliskan sebagai DGE E bersamaan dengan voltan merentasi perintang luar campurkan voltan merentasi rintangan dalam. Ataupun E bersamaan dengan V tambah I R kecil. Di mana V adalah bersamaan dengan I R besar, iaitu voltan merentasi perintang luar. Okey, daripada sini kita ingin bandingkan bacaan voltmeter apabila suis telah ditutup. Daripada formula ini kita dapati V bersamaan dengan E tolak IR. Hasil darab I dengan R kecil adalah sebenarnya kehilangan voltan untuk mengatasi rintangan dalam. Apabila kita gunakan bateri pada satu jangka masa, jika disentuh pada bateri tersebut, dapat dirasakan sedikit tenaga haba dibebaskan. Sebenarnya tenaga haba yang dibazirkan itu ialah merupakan kehilangan voltan untuk mengatasi rintangan dalam. Jadi berdasarkan formula yang sama di sini apabila arus mengalir, nilai E tolak IR akan menyebabkan nilai V yang kita dapat adalah lebih kecil berbanding DGE. Okey, kesimpulannya, nilai DGE kita perolehi apabila litar terbuka, iaitu bacaan voltmeter adalah maksimum bersamaan dengan DGE. Apabila arus mengalir, bacaan voltmeter akan berkurang disebabkan oleh kehilangan voltan untuk mengatasi rintangan dalam. Okey, cuba perhatikan. Kita telah menghasilkan hubungan di antara beberapa simbol yang kita telah lihat sebelum ini, iaitu E, V, I, R. Okey, cuba lihat diagram ini ataupun litar ini. Ini adalah sebuah bateri dengan rintangan dalam R kecil dan kita ada perintang luar R besar. Daripada sini, rintangan dalam R, rintangan berkesan untuk litar ini ialah rintangan dalam tambah rintangan luar, iaitu rintangan berkesan. Ada dua sahaja yang disambungkan seperti sesiri di sini. Jadi E adalah bersamaan dengan IRT. Dari mana datangnya formula ini ialah V bersamaan IR. Jika E ialah jumlah voltan, maka I ialah jumlah arus dan RT ialah jumlah rintangan ataupun rintangan berkesan bagi litar ini. Dan akhirnya kita perolehi formula E bersamaan dengan IR kecil tambahkan dengan IR besar. Okey. Contohnya daripada formula ini kita boleh melakukan pengiraan jika diberikan R kecil bersamaan 0.5 ohm, R besar ialah 5 ohm. Kita boleh kirakan arus yang mengalir dalam litar tersebut. Jadi rintangan berkesan ialah 5 tambahkan 0.5, 5.5 ohm. Jadi arus bersamaan dengan DGE E bahagikan dengan hasil tambah rintangan dalam dan rintangan luar, iaitu 6 bahagi 5.5. Jadi kita dapat 1.09 ampere.
Jadi kita kena biasakan dengan penggunaan formula. Jadi cubalah ingat formula yang asasnya kita hanyalah ada formula ini, iaitu E bersamaan dengan V tambah I R kecil, dan V tersebut ialah I R besar. Dan daripada formula yang sama, kita boleh susun semula untuk melakukan pengiraan, contohnya pengiraan jumlah arus. Contoh penyelesaian masalah, kita ada satu soalan di sini. Raja menunjukkan 1 liter yang menggunakan sel kering 10 volt, rintangan dalam 0.5 ohm. Hitungkan arus elektrik yang mengalir dalam liter. Okey, jadi gunakan formula yang kita dah tuliskan sebelum ini. E bersamaan dengan I, bracket R kecil tambah R besar. Jadi kita gantikan DGE-nya, iaitu E ialah 10 volt. I kita nak cari rintangan dalam 0.5, rintangan luar 2. Jadi kita dapat jumlah rintangan 2.5. Selesaikan, kita dapat arus ialah 4 ampere. Jadi ini salah satu contoh penggunaan formula. Okey, untuk lebih memahami bahagian ini, sila buat soal latihan ini dalam masa 3 minit. Okey, sekarang kamu boleh semak jawapan kamu, adakah betul ataupun tidak berdasarkan jawapan yang dipamerkan di sini. Okey, diberikan DGE ialah 20 volt, rintangan dalam 0.5 ohm. Nombor 1 soalan. Hitungkan arus elektrik yang mengalir dalam liter. Di sini terdapat 2 perintang luar. Apabila terdapat lebih daripada 1 perintang luar, kamu perlulah mengirakan rintangan berkesan untuk bahagian liter luar. Jadi rintangan berkesan untuk liter luar ialah 6 tambah 2, 8 ohm. Seterusnya kita ingin mengirakan arus, jadi gunakan formula DGE bahagikan dengan bracket R besar tambah R kecil. R besar di sini ialah rintangan berkesan untuk perintang luar, iaitu 8. Jadi kita akan dapat di sini I bersamaan dengan 20 bahagi 8 tambah 0.5. Jadi I bersamaan 20 bahagi 8.5. Jadi kita dapat arus ialah 2.35 ampere. Untuk soalan 2, beza keupayaan merentasi perintang 2 ohm, kita akan gunakan formula V bersamaan dengan IR. Kita sudah mengirakan jumlah arus ialah 2.35. Cuba lihat sekali lagi, 6 ohm dan 2 ohm disambung secara sesiri. Jadi kita gunakan formula ini dengan menggantikan arus 2.35 darab dengan nilai perintang tersebut, 2 ohm. Jadi kita dapat jawapannya ialah 4.7 volt. Untuk nombor 3 dengan cara yang sama, kirakan beza keupayaan merentasi perintang 6 ohm. Jadi V bersamaan dengan IR bersamaan dengan jumlah arus 2.35 darabkan dengan nilai rintangan tersebut 6 bersamaan dengan 14.1 volt. Okey, so ini adalah contoh-contoh pengiraan menggunakan konsep DGE dan juga rintangan dalam. Saya harap kamu akan biasa menggunakan formula-formula yang dinyatakan. Lakukan lebih banyak latihan berkaitan dengan tajuk ini. Sekian, sampai di sini. Jumpa lagi.